Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah malam ini kita mula bacaan daripada muka surat XXXV111. Berapa tu? 38 Roman. X tu 10 kan? Siapa yang ada buku tu, pada muqaddimah Pasak Minda tu, muka surat XXXV111, 38 Roman. Baik, kita mula pada perenggan di bawah tu sekali. Fenomena di alam Melayu cukup istimewa, khususnya berkaitan pemikiran beragama orang Melayu. Ini bidang fokus kajian saya secara khusus. Nak faham, saya dah ulang banyak kali, cara orang Melayu beragama, pemikiran beragama mereka. Katanya lagi apa dia? Apabila Islam datang menjadi agama rasmi serantau selepas pengislaman para sultan dan rajanya, kita semua maklum sejarah Islam di alam Melayu ini, para pendakwah, walaupun pelbagai teori lah, ada kata daripada China, ada kata daripada India, ada yang kata daripada Yaman dan pelbagai lagi. Dan ada pendapat yang paling menarik lah pada saya. Orientalis, para pengkaji barat sejarah, banyaklah bagi teori-teori mereka daripada China, daripada India apa semua. Namun di sana ada seorang ni ahli falsafah, orang Melayu, orang kita Malaysia lah, namanya Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Tapi dia ni dari sudut macam mana nak kata, dia ahli falsafah lah, kesimpulannya ahli falsafah. Dan antara yang sumbangan dia yang sedikit signifikan adalah dalam sejarah, ataupun dia panggil falsafah sejarah. Jadi pandangan dia menarik. Dalam banyak-banyak pandangan sejarawan-sejarawan biasa yang kata Islam datang ke alam Melayu ni melalui pedagang apa semua gitu begini, dia lebih setuju bahawa yang datang, para orang yang bawa Islam ke alam Melayu ini adalah para pendakwah da'i, yakni para ulama yang memang mari nak menyampaikan Islam. Bukannya mari untuk berniaga sambil-sambil secara part time buat dakwah. Tapi memang mari nak berdakwah. Semangat zaman tu, semangat era itu ya. Memang nak keluar daripada Iraq, keluar daripada Syria, keluar daripada Yaman, keluar daripada belah-belah negara Arab, sebab atas semangat nak dakwah dan sebarkan Islam seluruh dunia. Jadi bila mari begitu serius, dan perniagaan dijadikan sebagai bukan keutamaan, tapi sebagai kita katakan macam camouflage lah, macam satu kita kata taktik ataupun teknik ialah. Nah, jadi bila mari itu niat memang nak dakwah dulu, baru bisnes tu jadi perniagaan di di Pelabuhan Melaka ketika itu, sekadar sebagai kaedah untuk masuk dan rapat dengan masyarakat. Itu pandangan dia. Dan pada saya, walaupun kita banyak tak setuju tentang dia punya falsafah bla bla bla, bab ni dia sedikit kuat pandangan dia, tuan-tuan. Dalam bab sirah tak apalah, sejarah kita bukan ambil akidah daripada dia. Itu beza kena faham tu. Jadinya dia kata lagi, bila pendakwah tu merancang betul-betul nak berdakwah, maka mereka datang dengan memerhati.
Kalau kita dakwah seorang, letih lagu ni. Pas seorang. Jadi dia mari dia perhati macam mana orang Melayu Melaka ketika itu punya sistem kemasyarakatan. Ataupun bahasa kita moden ni, sosiologi antropologi lah. Faham dulu masyarakat Melayu ketika itu dia suka apa? Apa cara hidup dia hari-hari? Apa pantang larang dia? Apa? Dan benda ni yang British buat pada kita sehingga dia menjajah kita ratus tahun tu. Sebelum dia mari tu dia faham dulu kita ni. Melayu ni suka apa? Melayu Kelantan suka bodu, Melayu Terengganu suka begini. Aduh. Jadi bila mari dengan ilmu yang cukup. Bukan ilmu firasat ke, ilmu nujum ke, ilmu sihir, tidak. Ilmu sains kemanusiaan. Dia panggil apa nama, ulum al-ijtima'i, kemasyarakatan. Faham. Jadi bila mari dah faham apa dia? Masyarakat Melayu masa tu di Melaka, raja ni adalah apa dia? Anak kepada dewa, begitulah sistem Hindu dulu. Raja ni sebagai wakil ataupun anak dewa di atas muka bumi. Jadi mereka pun faham. Kalau boleh raja, settle masalah. Sebagaimana saya cerita minggu lepas, siapa dia? Naqsyabandi Aliyah Nazim Haqqani, tahun 60-an dia mari ke mana? Istana dulu. Memang kaedahnya begitu, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, para pendakwah ini menurut Syed Naqib Al-Attas telah pergi ke istana bila tahu raja adalah key word untuk segala-galanya. Maka daripada kita duk habis masa duk dakwah seorang, baik kita pergi kepada punca tu. Jadi dengan segala teknik, dengan segala hikmah yang ada, apa semua kita begini, pergi bawa hadiah ke apa semua, pergilah dakwah di istana. Ceritalah itu yang munculnya As-Sultan Zilullahu fil alam. Raja pemerintah itu, penguasa adalah Zilullah, yakni bayangan Allah atas muka bumi ni. Kan nak lebih kurang sama dengan konsep apa dia? Raja ni sebagai anak dewa ke di atas muka bumi tu. Walau hadis tu dikritik lah kesahihan dia tu. Cuma konsep tu ada, yakni As-Sultan Zilullahu fil alam. Jadi raja bila dengar, lebih kurang ni okey lah kot. Nah, boleh nikah 4. Tapi zaman tu dia lebih lagi lah, zaman dulu tu. Pemaisuri seorang gundik ratus ribu barangkali. Jadi apa yang berlaku? Proses mengislamkan istana tu berjaya. Bila mana berjaya sahaja, dengan penuh teknik, dengan penuh toleransi, dengan penuh tadarruj, dia panggil keansur-ansuran. Bukannya terus nak tukar, terbalik lalu tukar. Maksudnya tukar terus. Tidak, tapi tadarruj, yakni secara berperingkat. Dan akhirnya bila raja masuk Islam, bahkan ditulis dalam hikayat-hikayat Melayu, raja tu bila Islam, diislamkan oleh Rasulullah sendiri dalam mimpi. Oh, tu dia. Punya makam dia tu tak sesuai diislamkan oleh orang biasa. Yang mengislamkan ini boleh baca dalam hikayat apa dia? Sulatus Salatin, hikayat Melayu tu lah. Sejarah Melayu tu. Nah, raja mana tu diislamkan oleh Rasulullah dalam mimpi. Esok sedar dia punya anu tu sunat siap dah. Tu dia. Kan kita minat barang-barang lagu tu. Ada kesaktian, ada kelebihan. Bukan orang-orang biasa ni, level kayangan, level tu. Sebab itulah genealogi, yakni penisbahan keturunan raja-raja Melayu ni, minta maaf kalau sebut secara jelas, kebanyakannya adalah daripada Lanu, penjahat apa semualah. Tapi setelah masuk Islam, dia nak justifikan kemuliaan mereka tu, nak angkat darjat ni, martabat ni, maka semua raja dan sultan Melayu dinisbah susu galunya kepada siapa? Iskandar Zulkarnain. Raja yang disebut dalam Quran, pemerintah timur dan barat. Itu. Mari mana Zulkarnain tak tahu. Tapi dalam hikayat-hikayat Melayu dihikayatkan dan dinisbahkan begitulah. Itulah Malik de Balaun lah, Malim de Lebadaun dah. Macam-macam lagi lah boleh baca. Tapi nak katanya semua itu ada dia punya punca, ada dia punya asbab di sebalik munculnya benda-benda begitu.
Ringkas ceritanya, bila raja-raja istana Islam, maka seluruh negara yang mana taat pada raja ni, tidak ada masalah, automatically jadi Islam belaka. Maka Melaka jadi empayar Islam selepas daripada empayar ataupun Samudra Pasai, kurang lebih tahun 1100 Masihi. Dan Melaka dikatakan Islam, seluruh empire tu Islam, yakni kerana rajanya Islam, kurang lebih dalam 1400 Masihi dan around that lah. Dan jatuh kepada Portugis pada 1511 oleh Alfonso Albuquerque. Nah, dah seumpamanya. Itu sejarah yang umum kita tahu. Baik. Tapi nak katanya pandangan Syed Naqib tadi adalah Prof. Alatas tadi agak istimewa. Bila yang biasa kita dengar dalam buku sejarah apa dia? Para pedagang datang berdagang sambil-sambil dakwah secara part time. Itu yang biasa kita dengar. Tapi dia terbalik dah. Dia kata yang datang ni nak dakwah dulu. Sebab tu datang dengan strategi hantar the best person, the best preacher. Yang mari bukan sahaja ni, tapi mengkaji, memerhati apa semua dan melancarkan dakwah secara strategik sehingga boleh mengislamkan raja. Automatically seluruh empire menjadi Islam dan kesannya sampailah pada kita hari ini, alhamdulillah, tanpa menitiskan setitik darah. Bayangkan Islamnya Nusantara ni, alam Melayu kita ni, tanpa menitiskan setitik darah, dalam arti kata itulah. Kemudian duduk perang sama-sama dia apa semua berlaku juga. Tapi nak katanya dalam konteks pengislaman peringkat awal melalui jalan yang toleransi, yang hikmah dan seumpamanya. Baik. Dari sudut tumpah darah ni, tuan-tuan kena faham ya. Sejarah Islam ini sebagaimana juga sejarah bangsa-bangsa lain, tamadun-tamadun lain. Ketika Empire Umayyah dijatuhkan oleh Abbasiyah, yang mana anak beranak sepupu sepapak belaka ni. Tapi tentera-tentera Abbasiyah telah membunuh seluruh keturunan ataupun ahli kerabat keluarga Umayyah. Sebab kuasa politik. Tak boleh lah. Ya, sama Islam, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Tapi kalau kami tak bereskan, ancaman kepada kuasa politik kami. Itu satu realiti yang berbeza tu. Jadi ulama-ulama yang hidup zaman tu memang, kalau kita tengok suasananya, mereka pun berkarya. Bahkan kalau orang yang mengkaji betul dan mahir bahasa Arab dan mengkaji dalam subjek-subjek, dia akan tengok tafsiran Quran pun kadang-kadang ada perbezaan, kecenderungan ulama itu terhadap fasa pemerintahan. Ulama ni zaman bila? Oh, ni zaman pergelutan antara sekian-sekian. Akan ada beberapa ayat Quran, contoh ayat tentang jihad ke apa semua, cara dia tafsir tu ada dia punya style yang sendiri. Itu peringkat dalam lah, tuan-tuan ya. Tapi nak katanya, pertembungan politik satu cerita yang rumit, yang benda yang luar biasa yang lain pula. Jadi bila melibatkan teks apa semua, dia lain. Baik, katanya lagi apa dia ni? Maka keseluruhan rakyat khususnya yang berbangsa Melayu juga menjadi Muslim. Itu pun kalau nak bahas lagi lah tuan-tuan ya, tak sesuai lah kuliah kita ni. Melayu tu siapa sebenarnya? Oh, panjang pula cerita. 4 kali syarah pula tu. Melayu tu apa, menurut perspektif ni, menurut perspektif ni. Sampai hari ni pun tak jelas lagi Melayu. Minta maaf saya sebut, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, dia pelbagai etnik, kita panggil alam Melayu. Tapi orang Indonesia tak mahu nisbahkan diri mereka sebagai alam Melayu. Mereka lebih suka pada Nusantara, Nusa bangsa, Nusa antara bangsa. Nusa tu pulau ataupun tanah. Nusa antara bangsa, dia lebih suka begitu. Bahkan orang Jawa apa semua tak mengaku Melayu, walaupun kita kata ini alam Melayu, Malay world. Tapi orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, atuk nenek kita pun kemungkinan sebelumnya, sebelum berpisahnya antara dua negara ini, bila mereka datang ke Malaysia, alhamdulillah semua jadi Melayu. Tapi bila balik ke negara asal, ada jadi etnik asal mereka, Jawa, Sunda dan seumpamanya. Yang Melayu kalau di Indonesia tu belah-belah Riau Lingga. Itu mereka memang mereka kata mereka Melayu.
Kalau pergi tempat mereka pun dengan baju Melayu bersamping apa semua begini. Rumit lah, benda tu rumit. Jadi Melayu ni apa sebenarnya? Akhirnya Malaysia terpaksa takrifkan Melayu menurut perlembagaan. Apa dia? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu. Islam, bertutur dalam bahasa Melayu. Dan juga yang ketiga, mengamalkan adat istiadat Melayu. Jadi saya kata, golongan mu'allaf, yang kita namakan mu'allaf, reverted Muslim, yang dah masuk Islam, yang dah cakap Melayu dengan fasih, yang sudah kita katakan apa dia? Mengamalkan adat istiadat tadi, bercakap bahasa Melayu, Islam, masuk Islam, mengamalkan adat istiadat Melayu, dan akhirnya apa dia? Mengamalkan adat istiadat Melayu apa semua tu, sebenarnya pada hakikat menurut perlembagaan mereka sudah Melayu lah. Apa implikasinya? Jika ayah ni bukan Melayu asalnya, kahwin dengan isteri Melayu, maka dia masuk Islam, dia kahwinlah dengan isteri dia tu. Namun disebabkan dalam borang anak sekolah nanti, ayah bangsa apa? Bangsa bukan Melayu lah konteksnya. Maka si anak ni layak tak dapat buku teks percuma. Itu masalahnya. Jadi di sini saya, sebab bidang kita, jadi kita duk fikir, duk tanya pada saya, ikut perlembagaan sudah Melayu. Perlembagaan Malaysia kita dah Melayu dah tu. Begitu. Baik, tak apa, kita tinggal itu. Selain itu, sudah ada kalangan kaum Muslim dari India dan China yang lebih lama menerima Islam berbanding semenanjur tanah Melayu. Ni pun satu fakta. China daripada Azerbaijan, Jan sana apa semua tu, dia lebih terima Islam dahulu daripada alam Melayu kita ni. Dia daripada tanah darat atas sana tu. Belah-belah Bukhara, Azerbaijan, Pakistan, belah-belah Rusia hari ni tu, tempat-tempat Khabaib apa semua tu. Khabaib, Magomedoh apa benda tu, belah-belah sana tu, dia Islam dulu sampai masuk ke China, bahkan lebih dulu daripada kita. Sebagaimana tempat-tempat lain, Islam yang sampai di sini juga punyai ciri-ciri seperti mazhab dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Dia ada aliran dia dah. Islam yang versi sampai di alam Melayu ni, yang kemudian menjadi arus perdana, dia sudah ada pattern dia. Dia bukannya yang pure, yang awal zaman Rasulullah dah. Sebab jarak nak sampai tu jauh dah, 200 tahun dah. Baik, apa yang berlaku kemudian? Dalam masa yang sama, proses asimilasi budaya juga berlaku. Bukan sahaja daripada tamadun bangsa lain, namun juga budaya agama, budaya beragama. Maksudnya Islam dengan sifat keanjalannya pada peringkat awal bersikap lunak dan bertoleransi dengan mana-mana adat istiadat dan tradisi kebudayaan amalan daripada agama lama orang Melayu. Itu yang masyhurnya apa dia? Wali Songo, yang dikatakan antara lain menggunakan apa dia? Dikir barak apa dah? Wayang kulit sebagai alat menyampaikan dakwah. Masyhurlah fakta tu di kalangan pengkaji apa semua. Tapi kita lihat, kalau kita perhati betul hari ni, wayang kulit yang di belah Indonesia, orang Jawa tu kuat lagi lah elemen yang tak ni. Tapi di Kelantan pun ada wayang kulit dia belah Kedah apa semua lah. Baik. Penerimaan tersebut berbentuk penerimaan yang bersyarat. Ini yang kita kata hebat Islam ni. Adakah Islam satu agama yang tolak total? Bila Islam hari zaman Rasulullah tu, orang Arab dah ada tradisi budaya dia lah. Dah ada dia punya amalan-amalan, dia punya traditional punya kehidupan. Keraian apa semua. Jadi bila Rasulullah datang, terima Islam, bawa Islam, dan akhirnya Rasulullah berjaya lah membuka lepas Fathul Mekah, Madinah, Mekah dan banyak negara semua dia jatuh tangan Islam. Adakah Islam bersifat okey, semua budaya tu haram belaka? Semua adat tradisi budaya, kalau orang Kelantan main wawnya, main gasingnya, tak boleh, haram belaka? Begitu ke Islam? Tidak, tuan-tuan. Dan ini terbukti apa dia? Contohnya tradisi masuk meminang ataupun berkahwin orang Arab jahiliyah, kemudiannya diterima sebagai kaedah yang Islam ataupun syariat terima, dan akhirnya itulah yang jadi syariat kita. Apa dia? Masuk meminang, pihak lelaki masuk meminang pihak perempuan,
pihak perempuan setuju, letakkan mahar, letak tarikh bila, kemudian ada akad, dan kemudian itu dah tradisi zaman Arab jahiliyah dah ada. Dan itulah kaedah Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Boleh rujuk Rahiqul Makhtum. Awal lagi. Bagaimana kaedah orang Arab jahiliyah berkahwin masa tu. Tapi itu salah satu. Dan itu adalah amalan golongan bangsawan. Orang kebanyakan, apatah lagi yang kita katakan yang taraf rendah lagi, mereka buat apa? Ada wanita yang dia letak satu tanda depan rumah dia yang mengisyaratkan mana-mana lelaki yang nak datang tidur dengan dia boleh. Dia letak satu tanda, lagu mana wallahu alam, semua orang boleh datang. Kemudian daripada ramai-ramai itu, dia akan pilih seorang jadi suami dia. Satu kaedah lagi, dia tidurlah dengan berapa ramai pun lelaki yang dia nak. Bila lahir anak, dia akan pilih siapa ayah kepada budak ni. Itu kaedah-kaedah yang sebelum jahiliyah. Jadi yang 1, 2, 3 yang tidak patuh syariat tadi, Islam tak terima lah. Jelas haram. Tapi yang the noble one, yang paling mulia tu, masuk meminang tertibnya, setuju ahli keluarga begitu begini, pengantin lelaki tengok, pengantin perempuan tengok, setuju, ada maharnya, tarikh sekian-sekian, akhirnya diterima. Daripada sekadar tradisi adat budaya Arab Quraisy yang kemudian diterima sebagai syariat bahkan. Nampak tu. Jadi untuk kata Islam ni satu agama yang tak nak budaya belaka, tak nak. Tak salah ya, tidak begitu. Tapi bersyarat. Ada syarat yang menjadi sangat ketat. Adjust macam mana pun, yang ni tak boleh dah. Memang kena buang. Maksudnya amalan tu. Contoh apa dia? Amalan ni lah. Puja busuk ke. Apa dia panggil? Kalau orang Jawa dia panggil sesembahan. Letak dalam bokor tu ayam golek lah, pulut kuning lah apa semua. Letak di busuk. Datuk nenek moyang ni minta ajak. Tu kalau nak jadi budaya biasa pun memang tak boleh. Tak boleh. Dia tak akan jadi boleh dah. Sebab dia memang bersifat penyembahan, memang syirik, memang tak boleh. Maka itu perlu dibuang langsung. Tapi kalau kata benda tu boleh adjust lagi. Contoh dari sudut budaya ya. Di Barat di Kelantan, zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz, Tok Guru haramkan. Di Barat, Mak Yo, Menara, semualah. Apa yang ada tu, dia haramkan. Marahlah para penggiat seni di Kelantan ketika itu. Tapi sebab kuasa di tangan almarhum Tok Guru, dia letakkan polisi itu, semua orang ikut. Lama-lama, rakyat mula ditarbiyah. Bahawa haramnya itu bukan haram secara kita kata hakiki itu, tapi bersebab. Ada qarinah yang menyebabkan dia jadi haram. Ada punca sebab asbab. Jadi antara lain contoh di Barat ni, dulu-dulu kalau mereka nak berdikir barat, pertamanya tengah malam, tengah-tengah bendang. Yang berdikir ni semayang bang tak tahu mana dah. Bahkan diiringi bersama dengan tuak masam lah apa semua. Itu hiburan, disko tak ada Kelantan. Jadi itu hiburan orang kampung. Belah-belah petani apa semua tu. Tetapi setiap permulaan nak berdikir barat tu, dia ada majlis buka panggung dia panggil. Buka panggung ni apa dia? Satu ritual pemujaan kepada roh dewa-dewi mana ni, supaya majlis kita hari ni selamat berjalan lancar. Nampak? Jadi qarinah itu menyebab jadi haram tu. Ada unsur pemujaan, ada unsur mantra-mantra. Lepas tu dia punya lirik zaman tu, liriknya penuh dengan apa dia? Hak sedap lagi. Apa dia? Penuh dengan unsur menyampun. Ustaz mereka apa menyampun? Apa nama? Lucah apa dia panggil, kita kata bahasa Melayu kita ni apa dia? Nyupah mencarut. Tu. Duk cerita pasal janda lah, duk cerita pasal ni benda-benda gitu. Penuh dengan unsur seksual lah. Itu hiburan. Tapi lama-lama mula difahamkan, bukanlah seni itu haram dalam konteks itu ya, dalam konteks budaya kita ni. Tapi bila ada perubahan, yakni mulalah lirik-liriknya ditukar lirik nasihat, kritik sosial,
dan seumpamanya, maka aktiviti itu mulalah ada balik, walaupun campur aduk tetap ada syubhat apa semua. Saya tak bincang dari sudut hukum fiqh apa semua ni, tapi dari sudut akidah tadi tu. So tak ada dah unsur-unsur yang kita kata boleh menyebabkan penyelewengan unsur akidah yang melampau tadi. Tapi tetaplah benda tu bukan benda yang bagus untuk kita nak pergi join apa semua ni, tuan-tuan. Tapi benda tu adalah realiti masyarakat. Sebagaimana bangsa Arab ada tari menari dia, tarian pedang lah apa semua, duk golek-golek itu, tak apalah. Nak sama laki tarian pedang apa semua, tak apalah. Dan setengah perempuan pula ada sama-sama dia. Itu sepatutnya. Tapi dari segi unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah tadi, pemujaan dewa, percaya pada kuasa gaib, dah mula tak ada dah. Jadi sikit sebanyak sudah ada pembersihan lah. Sudah ada pembersihan. Seterusnya bergantung pada kita lah. Orang yang minat berdikir, dia pergi lah. Kita yang tak minat ni kenapa nak pergi lah? Tak payah. Main kuliah lah. Begitu. Baik, katanya lagi apa dia? Ada yang diterima tapi dengan bersyarat. Ada yang ditolak langsung. Dan ada yang diterima tanpa perubahan. Boleh, sebab kena dengan syarat. Jadi patuh syariat. Baik. Katanya lagi, sememangnya syariat Islam, penerimaan tersebut berbentuk penerimaan bersyarat. Sebahagian umat Islam tegas dalam urusan ini, manakala sebahagian yang lain agak longgar dalam melengkapinya. Sememangnya syariat Islam tidak bermasalah menerima sebarang bentuk ada istiadat dan tradisi kebudayaan, tapi dengan syarat ia tidak melanggar batas syariat, khususnya akidah. Hakikatnya, kebanyakan daripada aktiviti adat resam dan tradisi budaya tersebut, meskipun pada zahirnya nampak hanya satu praktik budaya, namun sebenarnya ia dilakukan dengan ada keyakinan, iaitu i'tiqad. Kami buat saja je ni. Tu. Nah, kita tanya kenapa ni buat begini ni? Saja je. Tak mungkin saja. Mesti ada dia punya keyakinan. Contoh, sahabat dan guru kami sendiri, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, hafizahullah ta'ala. Dia kata masa dia nak kahwin tu, dia pesan dah kat ahli keluarga dia ni, jangan buat benda pelik-pelik lah. Lepas lama dia kahwin tu, dia kata tiba-tiba satu hari dia balik tu rumah mak dia tu, ribut kuat, tiba-tiba turun daripada atap rumah ni satu baju t-shirt buruk dia. Dia pun kata memang lama dah dia suka baju tu. Dia kata dia memang duk pakai selalu. Kita adalah baju-baju kita yang kita suka, payah nak buang tu. Selesa pakai dia. Jadi dia kata lama dah pakai, lama dah cari tu. Dia kata bila turun tu dia pun tanya mak dia, macam mana baju ni? Rupa-rupanya masa dia kahwin tempoh hari, adalah siapa dia tak tahu, telah ambil baju tu, lempar ke mana? Atas atap. Apa sebab? Antara lain, apa dia? Nak bagi hujan. Ni kita kata petua-petua ni, petunjuk orang tua-tua dulu ni. Dia bukan sekadar saja tu, ada keyakinan tu. Tengok tak hujan. Dia nak nikah anak dia lah, nak nikah ni. Inilah apa nama ayah-ayah semua ni. Anak nak kahwin. Kita pun kata nak buat style mana ni? Dia kata nak style garden, tengah-tengah Tasik tu, Titi Wangsa ke mana li Kepung. Kita pun tengok hari bulan ni musim terkujuh, ni hujan ni tak sesuai. Tak apa, dia kata. Sekarang ni hujan tak menentu. Sepatutnya sewa dewan ataupun sewa masjid yang bawah dia tu ada tempat kahwin. Maksudnya tempat-tempat yang relevan lah, sebab zaman musim-musim hujan ni payah buat outdoor ni. Tak nak, kami nak konsep tepi Tasik, cantik ambil gambar apa. Mari hari kejadian hujan lebat, kalut lah, sudah lah. Habis dah lah rancangan dah. Mulalah cari alternatif. Cuma nasib baik, disebabkan permintaan kurang, bomah hujan ni tak berapa nak ada dah sekarang. Betul, kalau kita masih duk pakai khidmat di mana ada demand, maka ada supply. Itu kaedah umumnya. Tapi sebab tak ramai dah guna khidmat bomah hujan ni, jadi profession tu tak boleh nak buat cari makan. Jadi tak ramai dah jadi bomah hujan.
Cuba duk carilah. Apa dia petua ni? Sudah. Tak nak bagi hujan ni. Cari, jumpa petua tadi. Google ke lagu mana, tanya orang dari grup WhatsApp ke. Dia kata orang tua-tua dulu kata, molek tu lepas baju-baju lama ke. Yang paling mujarab spendo. Sudah. Dia kata spendo siapa? Pengantin ke? Molek. Mengarut, dia jadi mengarut. Tapi nak katanya, setengah orang yang buat tu jadi sungguh hari tu tak hujan. Sudah. Dan memang takdir Allah, hari tu tak hujan. Dalam 10 hari hujan, hari tu memang tak hujan. Dia lepas benda tu kata, tak hujan hari tu. Dia kata tengok jadi. Agak macam mana akidah macam tu? Na'udzubillah min dzalik. Itulah isunya, tuan-tuan. Benda-benda tu boleh jadi. Dan kebetulan dan keberangkalian itu memang ada istidraj daripada Allah Azza wa Jal. Yang berlaku pada ahli sihir, yang berlaku pada ahli nujum, itu berlaku tu. Mereka bercakap benda-benda gaib. Tengok jadi betul. Tengok jadi semua. Nanti ada masa saya cerita pasal ayah P. Ayah P ni sedap juga ni. Nanti kita cerita. Baik, nampak tak perbezaannya itu? Jadi bila benda yang jelas tak langgar akidah apa semua, tak apalah. Baik, hakikatnya kebanyakan daripada aktiviti adat resan tradisi budaya tersebut tadi ada iktiqad tertentu dalam hati. Ini tidak termasuk kepercayaan yang bersifat khurafat, tahyul dan karut kepada makhluk halus seperti jin yang diyakini boleh membantu mereka daripada pelbagai aspek. Selain daripada kepercayaan dan keyakinan terhadap sihir, jampi serapah dan petua-petua yang berkaitan dengan aktiviti berkaitan bomoh, pawang, dukun, tukang tilik dan seumpamanya. Ini darah daging yang namanya orang Melayu. Darah daging. Tak boleh nafi. Siapa nafi ni memang dia bukan orang Melayu. Sebenarnya bukan orang Melayu saja, semua bangsa. Semua bangsa yang masuk Islam ada begitu. Cina ni dia punya khurafat sampai sekarang teruk lagi. Orang Jepun teruk. Semua ada. Cuma sebab bidang kajian kita orang Melayu, kita bahas orang Melayu lah. Baik, kemudian penulis pun kata di situ, di sini menurut pemerhatian separa akademik saya, berlaku keironian dalam pemikiran beragama orang Melayu secara umumnya. Orang Melayu secara umumnya tiada masalah dalam menerima dan menyatakan keimanan kepada Allah, malaikat, Nabi, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, tak ada masalah belaka. Yakni rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, tak ada masalah untuk diterima secara mutlak, tak ada masalah. Biasanya yang namanya Melayu, ayah dia hantar mengaji sekolah agama ke apa semua, belajar rukun iman rukun Islam, memang insya-Allah tak ada isu dalam bab tu. Baik, namun dalam masa yang sama, tapi cukup percaya saja, isbat saja tu mengisbatkan keimanan pada Allah. Tapi nafi itu menafikan sebarang sifat yang boleh merosakkan keimanan tersebut. Ini masalah. Sebabnya kesempurnaan itu pada nafi dan isbat. La nafi. La ilaha illallah mengisbatkan. Maka nafi dan isbat. Barulah lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iaitu kita punya akidah tauhid. La ilaha illallah, la ilaha, tiada ilah. Tiada ilah. Kata Fadilatul Syekh Mufti Perleh, ilah ni terjemahan bahasa Melayu tak ada yang seerti ilah. Jadi diterjemahkan secara umum tiada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tu tak komplit lagi untuk menggambarkan ilah dalam bahasa Arab. Sebab ilah ni orang Arab jahiliah guna. Ya ilahi. Kita kata ilah. Bahasa sebelumnya Elohim dan seumpamanya. Ilah, kalau kita nak bagi faham, tiada ilah maksudnya yang kepadanya kita meminta, yang kepadanya kita memohon, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita berhajat, yang kepadanya kita segala-galanya. Itu ilah. Maksudnya menafikan dulu. Tiada yang kepadanya sekian segala-galanya illallah, melainkan Allah. Jadi ilah yang mutlak itu Allah Azza wa Jal menafikan lantas mengisbatkan, baru sempurna.
Masalahnya setengahnya menafi saja, tidak mengithbat. Setengahnya mengithbat saja tanpa menafi. Ini jadi tidak sempurna lah. Jadi separuh. Jadi tidak sempurna, tak lengkap. Baik, katanya lagi. Sedar atau tidak, mereka itu juga percaya, malah mengamalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan asas keimanan mereka, yang memungkinkan natijah seberat boleh mencederakan kualiti akidah, malah membatalkannya, kerana boleh menjadi sebab jatuh ke lembah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tak perasan. Dan dalam kaedah syariat Islam ni, kalau kerana jahil, semoga Allah Ta'ala ampunkan. Tapi bila sudah tegak hujah, kita kata, hei pak cik, anak kita ke anak kita sendiri ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak beranak kita ke, kita kata tak boleh. Jumhur ulama mengharamkan guna khidmat jin, apatah lagi pergi jumpa bomo yang guna yang jelas guna jin apa semua tu. Dia kata ikhtiyar apa tak bolehnya. Selesai masalah selalu. Kalau kata orang tu masih syubhah lah, dia nampak macam ustaz tapi sebenarnya rawatan dia tu ada keraguan sikit, macam okey lagi lah. Bukan kata boleh, mungkin kita yang tertipu sebab dia tunjuk dia tu ustaz, dia guna ruqyah syariah, rupanya dia capur. Mungkin kita yang tertipu, maka kita dimaafkan. Yang ni jelas Tok Bomo tu kata, tak apalah, saya minta tolong kawan saya lah. Dia pun bro, sama ada dia lebong, kata orang Terengganu, dia menipu semata-mata, ataupun dia guna sungguh, memang boleh. Dan kita pula rasa okey dengan benda tu. Cerita ke orang kata pula, oh saya pergi merawat situ, hebat Tok Bomo sekian-sekian. Apa? Dia panggil jin dia tu 3-4 ekor selalu mari tu. Oh, begini. Ni. Nak dengar begini, kena duduk kedai kopi belah-belah Pantai Timur. InsyaAllah jumpa. Tu dah. Dia duduk semai jemaah dengan kita ni, isyak ni. Nak turun tu, lepas isyak, solat sunat, berdoa panjang lah. Lepas dia kata, Mamat nak ke mana tu? Lepas ni, jomlah minum sekejap. Mamat tak ada Kelantan. Pergi minum dulu teh madu ke apa dah. Dia kata, tak boleh. Lorak. Bapa? Ada appointment. Ngapa? Ngatuk bomo sekian. Bapa? Tak ada wallet hilang. Ada ingat tu. Baru lepas mayang elok-elok kita apa semua ni. Nampak tak? Kita kata percampuran itu masih ada dan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, kita pergi lagi. Oh, sedap lepas ni. Kalau dah malam ni minta maaf saya kena berhenti awal. Nak ambil bini. Tu pun satu kewajipan besar juga tu. Jangan main. Baik. Namun amalan yang berasaskan adat istiadat, tradisi turun-temurun dan warisan nenek moyang yang diamalkan dengan i'tiqad. Ia adalah satu bentuk ikhtiar, sedangkan padanya terselit i'tiqad dan keyakinan kepada entiti selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini realiti, tuan-tuan. Memang kalau kita tanya Tok Bomo tu dia buat apa semua gitu begini, kita kata tak apa. Kalau dia kata tak ada, biasa-biasa ini gini-gini. Macam orang kata dia pergi kubur berdoa. Adalah kita duk masih lagi setakat ni, saya ni ada lagi lah semangat sikit nak balas di Facebook tu. Masih lagi ada kekuatan sikit. Jadinya dalam ramai-ramai tu ada seorang hamba Allah ni, dia kata dia ni macam keturunan kepada seorang ulama di Terengganu lah, saya tak ingat Tok Kupula Manis ke begitulah. Jadi ada kubur di situ. Dia kata setiap bulan dia akan pergi ke situ untuk berdoa. Dan dia tak ada niat apa-apa pun, memang nak berdoa pada Allah, dia kata. Saya pun komen, saya kata, Tuan, apa kata bulan depan Tuan berdoa-doa yang sama tapi di masjid ataupun di rumah, boleh ke tak? Dia kata tak boleh lah, lain. Lain tu apa lain? Maksudnya dia pergi situ, dia ada keyakinan bahawa bila aku berdoa di kubur si hamba Allah ni, toknya aku ni, ada kelebihan tertentu, ada fadilat tertentu. Maka fadilat itu apa? Maka dia kata antara lain yang biasa kita dengar adalah ditulis-tulis bahkan kerana kelebihan si mati tadi yang dianggap sebagai wali,
yang dianggap sebagai tidak mati lagi, dan wali ni pula dianggap sebagai bal ahyahum inda rabbihim, bahkan mereka ni dianggap tidak mati lagi di sisi Tuhan. Itu yang syok tu. Nah, kita kata kalau nak pergi ziarah kubur, kita bukan melarang ziarah kubur. Dia orang ni, dia kata kita ni anti ziarah kubur. La haula wala quwwata illa billah. Hatta Rasulullah, yang lebih tepat sunnahnya ziarah kubur waktu malam. Ada beran. Sebab tujuannya untuk tazkiratul maut, ingat mati. Rasulullah pergi menangis juga, teringat. Itu sepatutnya. Bolehlah mula-mula kita ni buat ni. Mereka pergi duk buat macam-macam di situ. Kita kata bukan masalah ziarah kubur. Ziarah kubur tafaddal. Pergi situ baca doa apa semua, bertafakur, yakni duduk menginsafi diri apa semua, tak ada masalah. Sekadar nak baca Quran untuk ketenangan jiwa kita, boleh lah. Tak ada masalah apa. Tapi bila mereka ini dah jadi ritual, satu majalah 3 lepas daripada Aceh tsunami tempoh hari, satu macam wawancara lah dibuat. Pihak majalah 3 TV3 ni pergi ke Aceh tu. Dia menemuramah beberapa orang pemuda yang menjadikan setiap minggu mereka ni akan pergi ke kubur siapa? Syekh Abdul Raus Singkil Al-Fansuri, penulis tafsir 30 juzuk yang pertama di alam Melayu. Syekh Abdul Raus Singkil Al-Fansuri, Terjumanul Mustafid, dia punya kitab tu. Jadi bila wartawan tanya, kenapa pilih kubur ni? Bahkan di sekeliling kubur tu ada cele-cele. Dan bukan mereka saja yang pergi. Ada ramai lagi orang lain pergi. Setiap malam Jumaat mereka sampai, mereka sembelih kambing dulu apa semua, lepas tu masak, dan kemudian mereka akan ada, lepas waktu maghrib tu mereka akan berzikir depan kubur tu sampailah tengah malam. Duk la ilaha illallah, berzikir macam-macam lah. Betul-betul menghadap kubur. Jadi wartawan tanya, wartawan ni bukannya orang reti agama ke apa lah, secara umumnya wartawan nak tahu kenapa buat begitu. Jadi tanyalah, kenapa buat macam tu? Kenapa kubur ini yang dipilih? Oh, kita sememangnya tidak pilih kubur yang sebarangan, kita pilih kubur-kubur yang tertentu saja. Jadi kenapa pilih kubur ni? Dia nak explain tu payah. Dia kata supaya ya kita bila dikubur orang soleh itu, bila kita buat amal soleh, bila kita rasa lebih yakin, kita rasa lebih hajat-hajat kita diterima. Tengok. Itu ke konsep ataupun suruhan ziarah kubur? Dan itu jelas. Kita tidak anti ziarah kubur. Gilah, tak ada masalah. 24/7, anytime, anywhere, tak ada masalah. Hatta kubur non-Muslim pun boleh untuk pergi. Untuk pergi ambil pengajaran, menginsafi. Kenapa? Kalau tidak kerana hidayah Islam dan iman, ginilah kuku. Tu pergi muhasabah diri, tazkirah diri, boleh. Baik. Jadi bila mereka kata, tak ada, kita pergi saja-saja je, mesti ada sebab pergi. Sebab saya kata begitulah kat dia. Boleh tak bulan depan jangan pergi kubur tu, doa-doa yang sama di masjid ke, di rumah ke? Tak boleh lah. Berasa tak syok, berasa tidak power, berasa kurang dia punya khusyuk kalau ke mana. Allahu Akbar. Jauhlah kita. Baik, katanya lagi di situ. Jadi keyakinan kepada entiti selain Allah mampu menunaikan hajat, menyembuhkan sesuatu penyakit, memberikan sesuatu kebaikan, menghalau bala bencana, mengubah nasib dan banyak lagi. Ni yang pergi ke tempat-tempat lagu tu. Lebih teruk lagi ke busuk-busuk, ke tempat-tempat macam-macam lah yang dianggap ada keramat. Mana tempat, mana benda yang dianggap ada keramat, dianggap ada power, ada dia punya sakti untuk tu yang pegang tu. Tak cerita cincin mata lagi apa semua tu. Ni kenapa semenjak pakai cincin ni mata ni beli mahal ni, begini. Semenjak pakai ni lah ni, bini pak bini tak bergaduh, ni cincin ni.
bukan main. Macam-macam lah dia punya bahagia buah pun sedap juga. Baik. Katanya lagi apa dia? Meskipun begitu, jika ditanya mereka yang beramal dengan amalan tersebut akan menjawab, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma ikhtiar sahaja. Dia bagi ayat tu, kita pun jam lalu. Sedangkan ikhtiar tu daripada perkataan khair. Ikhtiar daripada perkataan khair. Khair di situ baik. Baik ni apa dia? Patuh syariat lah. Jadi setiap perbuatan ikhtiar, usaha itu mesti patuh syariat. Mesti tidak langgar syarak, barulah dianggap sebagai ikhtiar. Khair. Kemudian katanya lagi, antara ikhtiar yang masyhur menjadi tradisi turun-temurun orang Melayu adalah menggunakan bomoh, pawan, dukun, tukang tilik dan seumpama apabila ada isu yang diyakini ada unsur mistik dan berkaitan makhluk halus. Bahkan bukan itu saja, sakit demam pun dulu doktor tak ada. Tabib ni baru. Tuan-tuan nak tahu peralihan Islam ke alam Melayu ni pada istilah. Tabib, istilah bahasa Arab. Maksudnya bila muncul tabib Melayu, bermaksud pengaruh Arab dan pengaruh Islam sudah kuat. Begitu juga bila orang Melayu mula sebut makhluk halus tu bukan lagi sebagai mambang tapi jin. Bila dia kata ini jin ni, maksudnya itu era selepas Islam dan Arab datang ke alam Melayu kita. Sebab sebelum tu mereka tak kenal apa jin dah apa. Konsep jin dalam Quran, hadis tak apa dia jin tu. Makhluk yang Allah Taala cipta daripada api begini. Dia tak erti. Yang dia tahu ada ni something ni. Maka mambang, maka semangat tu. Tapi bila dah Islam masuk, jin lah ni. Mula pandai sebut syaitan, iblis, jin, gitu. Itu peralihan istilah tu sangat penting. Baik, Al-Quran dan Al-Hadis secara jelas mencela golongan tersebut dan amalan mereka yang melibatkan sihir, sehingga Al-Hafiz Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah yang wafat pada tahun 748 Hijrah dalam kitabnya yang masyhur bertajuk Al-Kabair, dosa-dosa besar, meletakkan dosa ketiga terbesar dalam susunan 76 dosa besar menurut Al-Quran dan Sunnah adalah sihir. Masalah kita orang Melayu, kita tak nampak bahawa Tok Bomo, pawan, dukun itu sebahagian daripada mereka yang mengamalkan sihir. Sebab tu kita tak panggil Tok Bomo, pawan, dukun sebagai ahli sihir. Tak ada. Orang Melayu mana ada ahli sihir? Tak ada ahli sihir. Tapi kalau orang Mak Saleh, sosranya, apa lagi, charmnya, macam-macam istilah yang merujuk kepada orang yang guna kaedah yang mistik luar biasa. Ringkas kita guna khidmat syaitan iblis. Begitu. Tapi kita ada. Sebab memang pun ada Tok Bomo yang bukanlah yang guna benda ni, tapi betul-betul guna perubatan kampung. Kita panggil Tok Bomo juga. Kalau orang Kelantan ni semua Tok Bomo. Nak gimana tu? Kalau orang petani sampai sekarang dia panggil Bomo, doktor tu Bomo. Nak gimana nak jumpa Bomo star dia kata. Kata-kata Bomo mana pula, kejut kita. Saya ada kawan daripada Naratiwat dia kata orang pergi jumpa Bomo betul ambil ubat. Kata pergi jumpa Bomo star nak ambil ubat. Kata ambil ubat apa pula aku ni. Pergi ikut dia, pergi klinik lah, hospital, klinik swasta. Dia panggil Bomo. Tu dan ketika mana doktor perubatan moden ini belum ada di alam Melayu kita ni, Mak Saleh lah bawa, British lah bawa je. Dan antara doktor yang terawal yang ada orang Melayu asal ni, tu Dr. Mahathir lah. Yang terawal lulusan doktor perubatan itu. Dia dengan Siti Hasmah tu. Baik. Jadinya dulu-dulu ni segala-gala masalah di kampung tu siapa dia yang cover? Dia ada dua orang besar dalam sistem kampung orang Melayu klasik, tradisional ni. Yang pertama Tok Ketua, yang kedua Bomo Dukun ni lah. Semua akan pergi pada dia. Orang beranak pun pergi ke dia. Kalau tak ada bidan, anak kena gigit dengan tebuan pun pergi pada dia. Segala jenis penyakit dia boleh urus. Nampak tak? Sampaikan ada satu buku, Swettenham, Sir Frank Swettenham, salah seorang daripada resident, dia tulis buku yang bertajuk apa dia, The Malay Sketches. Ada terjemahan bahasa Melayu. Dia sebut dalam tu ada satu fenomena. Orang Melayu ni bila kata nazak,
nazak nak mati. Orang sakit, nazak nak matilah. Maka masa sakit tadi tu, dia panggil siapa dulu? Tok Bomo, pawan dukun tu lah. Mari duk bomo berasaknya, bagi makan tu, makan ni, duk baca tu, baca ni, begini ni. Tengok akhir ni zaman Islam dah masuk ni. Zaman Islam dah masuk. Dah bomo apa semua, baca mantra apa semua kita begini. Nampak tak boleh pergi dah. Tak ada harapan dah. Maka Tok Bomo, Tok Pawan, Tok Dukun ni kata, tak boleh buat apa dah. Maka apa dia buat kemudian? Barulah tuan rumah ni, waris ni panggil apa dia? Tok Imam, Tok Lebay untuk baca Yasin. Nampak tak kontradik tu? Dia dua-dua boleh. Yang ni yang kita kata, percampuran itu memang masih berlaku sampai saat kita duk bincang. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, katanya lagi apa dia? Kita berhabis sikit lagi. Nak berhenti awal pun pukul 9 juga ni. Hakikatnya pengalaman sihir yang menggunakan khidmat sihir, pengamalan sihir dan menggunakan khidmat sihir secara sengaja dan sedar, memungkinkan seseorang itu mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sengaja. Oleh yang demikian, dosa besar yang pertama dalam kitab tersebut, iaitu Al-Kabair, adalah asyirku billah. Yang ditegaskan, ia adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita mesti wajib mentanzihkan Allah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah mentanzihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak mungkin Allah sama dengan apa-apa pun dari segala aspek. Walaupun sikit tak boleh telitah. Tu dah. Dia kalau telitah mari, derah-derah kena nafi selalu. Tak mungkin. Kita. Dan sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang ithman azima, dosa yang besar. Bahkan ada perbincangan lah, sama ada ia masih dikira dosa besar yang tidak diampunkan, maka taubatnya dia macam sudah kufur, yakni keluar Islam, dan dia kena masuk Islam balik, barulah dosa itu diampunkan. Ada perbincangan dan perincian di kalangan ulama. Ada kata dia masih dikira dosa besar, jadi taklah terkeluar sampai kata kufur tu. Tapi syirik ni tak ada lah. Syirik ni dah kira sama dengan Yahudi Nasara lah. Yahudi Nasara sampai hari ni pun masih memperakukan ketuhanan the Almighty God. Ada. Orang Kristian panggil Tuhan Bapa. Maksudnya secara umum, bahkan Quran menyebutkan orang kafir Quraisy masih memperakukan Allah Azza wa Jalla. Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Itu sebelum Islam datang pun. Allah satu kalimah yang orang Arab dah guna sebelum Nabi Muhammad terima Islam umur 40 tu. Bahkan Al-Quran menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam surah Luqman, kalau ditanyakan kepada mereka, hey Muhammad, kalau kamu tanya orang kafir Quraisy tu, siapa yang khalaqas samawati wal ard, ia jadikan langit bumi, la yaqulunna Allah. Mereka cakap Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya siapa yang menjadikan mereka tu, mereka ni flesh and blood, la yaqulunna Allah. Kalau gitu mereka beriman pada Allah lah. Itulah rububiyah dan uluhiyah ada perbezaan. Yang kita kata tauhid 3 tu membezakan benda ni lah. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Golongan tradisional yang terpengaruh dengan golongan batiniyah, yang duk suka pergi buat macam-macam di kubur ni, dia tak boleh terima pembahagian akidah 3 sebab kita tegas. Apa sahaja perantaraan yang tak jelas, maka kita tolak. Bahkan teruknya memang kita kata itu adalah ulama-ulama yang berpegang pada tauhid 3 akan letak itu syirik pada Allah Azza wa Jalla. Pergi kubur berdoa, dia kata bukan berdoa pada tok wali tu, doa pada Allah, tapi guna karamah tok wali tu untuk hijack doa tu supaya ada power sikit. Bahasanya begitulah, kabel lah, wasilah.
Itulah kita kata tawassul tu wasilah. Kabel lah. Kenapa berdoa di kubur tu? Tok wali ni kabel lah. Jadi doa tu jadi power sikit. Orang lain kena beratur, dia boleh litah. Gitulah kot. Ada. Itu yang nak berdoa di kubur sangat tu, wali-wali tu. Jadi, ulama-ulama yang pegang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mana boleh begitu. Allah kata, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa pada aku mustajab. Inni qarib, aku dekat. Aku dekat dengan kamu. Kalau kata, hai Muhammad, kalau hamba aku tanya pasal aku, fa inni qarib, maka katakan aku dekat dengan mereka. Jadi benar-benar begitu tuan-tuan. Menjadi, tapi nak katanya Yahudi Nasara pada asasnya menerima Allah yang mencipta alam itu semua. Yahudi yang boleh bahasa Arab pun guna kalimah Allah untuk mereka punya Taurah dan seumpamanya. Yahudi Kristian dan orang Arab Kristian, Lebanon apa semua guna istilah Allah. Bahkan Indonesia terjemah Bible guna istilah Allah. Alif lam lam ALLAH. Tuhan Allah. Anak Allah, the son of God, dia terjemah sebagai anak Allah. Tapi dia sebut Allah macam kita. Allah dia. Jadi itu yang kita katakan, bukan mereka tak percaya pada Allah, tapi mereka syirikkan Allah. Apa dia? Uzair ibnullah wal Masih ibnullah, yakni mengisbatkan ketuhanan Allah tapi tidak menafikan sifat, yakni sifat yang tak layak bagi Allah, iaitu Allah ada anak. Mari Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seta menafikan semua akidah-akidah syirik tadi. Akidah Yahudinya, akidah Nasraninya tak terpakai belaka. Sebab apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu. Baik akhir sekali lah. Makanya ini teaser untuk pertemuan seterusnya. Oh menarik ni. Ada 29 amalan-amalan lama yang sebahagian tuan-tuan mungkin pernah jumpa dan pernah tengok secara live. Ya, pada ayah-ayah yang agak veteran ni mungkin pernah jumpa. Bahkan di sekitar kawasan kita, KL mana ni ada. Baik, antara buku yang sempat saya kumpul dan lihat perbahasan mengenai isu-isu melibatkan adat resan kebudayaan Melayu yang ada unsur tahyul, khurafat, bid'ah dan seumpamanya ialah karangan ni biasanya Ahmad, Talib Haji Ahmad, berjudul Kebudayaan Asli Melayu Tua. Nama buku kecil Kebudayaan Asli Melayu Tua. Maksudnya penulis ini mendakwa itu the origin of the Malay custom. Tak dinafi. Nah, buku ini menghimpunkan 29 amalan yang menjadi budaya orang Melayu yang dianggap dan dipercayai mempunyai kelebihan dan manfaat berunsur mistik dan ghaib. Penulis tidak mengulas dari sudut hukum syarak tentang amalan tersebut, melainkan sekadar menghimpunkannya, yakni penulis asal itu, bukan saya. Dalam kandungan bab diaturkan tajuk berdasarkan topik yang dibincangkan, ada yang tidak berkaitan dengan i'tiqad, namun sebahagian besar melibatkannya, yakni kepercayaan. Secara bercampur aduk antara adat budaya yang tiada masalah bagi diamalkan, namun menjadi isu apabila melibatkan kepercayaan dan keyakinan berkaitan dengan perkara ghaib. Lihat jadual yang saya rumuskan di bawah. Itu kita sambung seterusnya insya-Allah. Tapi bolehlah kita baca sikit, tengok tu. Apa antara amalan dia tu? Tak sampai 29 sebenarnya. Mandi membuang petaka tu. Mandi sampat, mandi bunting sulung, mandi limau, mandi nazar, mandi balai, mandi nobat, mandi safar, mandi khatam, mandi taubat, mandi junub, mandi walidah, mandi banyak. Memanjat rumah, amalan memanjat rumah, memuja kampung, surat serah, bersanding, membelah mulut, naik buai, turun tanah, nazar, keramat Habib Nuh, keramat Tok Gombak. Banyak lagi ni sikit bagus. Banyak lagi boleh bagi ni. Nah, mandi, sebab apa banyak mandi? Sebab kita ni banyak laut sungai. Orang Arab tak banyak laut, sebab tu dia tak banyak mandi, khurafat dia. Dia ada unsur tu. Kita ni air banyak, sungai banyak, telaga banyak, laut banyak.
Kau mandi sofanya. Oh, bukan main lah. Tak dan dulu mandi sofa. Tak dan. Muda lagi belakang ni. Dia ingat last dalam tahun 60-an lah. Dan di sini kita kena puji lah sikit. PM tak jadi kita sampai sudah tu. Usaha dia masa TPM lah memasukkan untuk menghilangkan benda-benda yang ada benda ni melalui kefahaman dia terhadap Islam apa semua lah. Tu ada tu satu video yang dibuat RTM. Saya pernah itu jugalah mengenai macam satu kita katakan dokumentari tentang mandi safar. Dibuat di mana? Tanjung Keling, Melaka. Oi, berapa 7 hari 7 malam duduk joget yang duduk apanya mandi. Oh, dahsyat tuan-tuan. Kerakyat lah. Kerakyat. Menarik menarik. Tiba-tiba ada Tok Lebah kata tak ada masalah. Setakat mandi tu kita kata InsyaAllah lah nanti kita akan bincang lagi. Menarik. Bukan menarik untuk dibuat. Menarik untuk memahami berapa karutnya benda tu. Dan ya kenapa ya orang Melayu kita ni nampak macam tersekat nak pergi the highest level dalam kehidupan dunia ni, macam ada tersekat dengan benda. Apa dia? Kata Ustaz Nodros yang saya banyak rujuk dalam isu-isu kaitan batini dia kata tak ada benda lain. Antaranya orang Melayu tak boleh lepas lagi dengan pemikiran yang bersifat batiniah, khurafat, keramat apa semua ni. Jadi kita duduk lekat situ lagi. Bila Mak Saleh main dengan senjata apa semua dengan segala teknologi, kita duk main. Kita duk main bagai-bagai keramat, kebal lah apa semua. Last sekali yang kebal-kebal tu mati dah belaka. Punyalah kebal, punyalah hebat, bersilap lah terbang sana sini, parang itu. Balik rumah bini jerkah. Apa balik lewat ni? Tak boleh pergi juga. Ingat kebal. Hebat. Ingat tak boleh pergi. Kalah juga. Anak cerita. Nanti insyaAllah kita bincang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.